Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izharul bin Kamaruddin B0920101445. Jadi pada kali ini kumpulan kami akan membincangkan mengenai satu masalah yang sangat serius di Malaysia, iaitu masalah gelandangan. Jadi seperti yang kita semua tahu bahawa gelandangan ini adalah kelompok atau golongan yang tidak mempunyai pekerjaan ataupun tempat tinggal yang tetap. Dan kebiasaannya mereka ini berstatus nomad, iaitu berpindah randah daripada satu tempat di tempat yang lain. Kebiasaannya kat Malaysia ni, kalau kita nak tengok gelandangan ni, selalu ada di stesen-stesen bas, di tepi kaki-kaki lima. Dan kebanyakannya berlaku di atas faktor ekonomi negara ataupun faktor kewangan. Ianya merupakan satu masalah yang sangat serius di Malaysia. Dari sekian lamanya telah berlaku masalah ini, dan sehingga ke hari ini masih tidak menunjukkan sebarang titik henti terhadap masalah ini. Dan data mengenai mereka juga adalah sangat terhad dan tidak mencukupi. Hal ini kerana kesukaran untuk mendapatkan ataupun menemukan mereka di tempat-tempat yang tetap. Seterusnya ialah objektif kajian. Kajian ini bertujuan bagi mengenal pasti faktor ataupun punca berlakunya masalah gelandangan ini. Selain itu, ianya juga bertujuan bagi menghuraikan kesan ataupun impak yang akan berlaku kepada negara kita sekiranya masalah ini terus berlanjutan. Dan yang terakhir adalah bagi membincangkan tindakan ataupun usaha yang sedia ada oleh kerajaan ataupun badan bukan kerajaan, NGO, dalam membantu golongan-golongan ini. Assalamualaikum. Saya Raja Laila Arfa akan menyambung pembentangan ini dengan menerangkan apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada isu gelandangan di Malaysia ini. Jadi faktor yang pertama adalah disebabkan faktor ekonomi dan kemiskinan. Jadi menurut Pendapatan Garis Kemiskinan PGK, gelandangan ini merupakan satu contoh kemiskinan mutlak yang terdapat di Malaysia, di mana mereka tak berupaya lagi untuk mendapatkan keperluan minima dalam mengekalkan kecekapan fizikal untuk memenuhi keperluan asas seperti makanan harian dan tempat tinggal. Kebanyakan daripada golongan ini merupakan orang-orang dari kampung yang berhijrah ke bandar demi merebut peluang pekerjaan dan menaik taraf kehidupan sosial mereka. Namun realitinya, kehidupan di bandar tak semuanya indah. Kos sara hidup tinggi, peluang ekonomi terhad, rumah-rumah mampu milik atau kos rendah tak banyak, yang akhirnya akan membawa mereka yang terkandas dalam mimpi kota ini menjadi mangsa kepada ekonomi negara. Selain itu, isu gelandangan juga dipengaruhi oleh faktor pendapatan minimum dan tiada pekerjaan. Masih terdapat segelintir majikan yang mengambil kesempatan dengan membayar gaji pekerja mereka dengan kadar yang jauh lebih rendah daripada kadar minimum yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Jadi bila terjadi macam ni, individu gelandangan tu terpaksa bekerja lebih namun masih lagi tak mencukupi, dan hal ini menyebabkan golongan tersebut tidak mampu untuk menyewa, apatah lagi membeli rumah sebagai tempat tinggal. Faktor ketiga yang memainkan peranan penting dalam isu gelandangan ini adalah masalah sosial daripada individu gelandangan itu sendiri. Masalah sosial ni termasuklah dengan masalah penyalahgunaan dadah, alkohol, sifat suka berjudi, pelacuran, kongsi gelap dan segala aktiviti yang tidak sihat. Jadi ahli keluarga akan lebih cenderung untuk menjauhkan diri mereka daripada individu yang mempunyai masalah dan ketagihan dengan perkara-perkara yang disebut tadi, lalu membiarkan individu ini terus bergelumang dengan gejala buruk ni, dan akhirnya mereka dibiarkan untuk hidup dalam komuniti jalanan. Seterusnya, dapat dilihat juga faktor diskriminasi dan stigma dari masyarakat setempat berkenaan isu gelandangan di Malaysia ini. Label kepada semua gelandangan bahawa mereka ini ahli masyarakat yang malas, yang sentiasa miskin dan selamanya tak akan mampu mengubah taraf hidup mereka, di samping akan sentiasa menjadi target untuk dieksploitasi oleh pihak tak bertanggungjawab. Padahal golongan gelandangan adalah mangsa kepada kemiskinan untuk hidup sejahtera di negara sendiri. Masyarakat juga sering beranggapan bahawa menjadi gelandangan itu adalah pilihan sendiri dan tak wajar untuk ahli masyarakat lain menolong mereka kerana itu merupakan tindakan yang membazir wang dan tenaga serta tiada pulangan hasil. Masalah kesihatan mental dan fizikal juga merupakan antara punca gelandangan di Malaysia. Masalah mental yang dihadapi oleh golongan gelandangan ini termasuklah emosi yang tidak stabil hasil daripada perasaan cemas, bimbang, muram dan berasa tak selamat. Individu gelandangan juga cenderung untuk melakukan tindakan spontan dan statik, di mana mereka lebih suka untuk hidup dalam kebiasaan atau perkara-perkara rutin yang secara tak langsung menunjukkan bahawa mereka ni sebenarnya kekurangan dorongan dari orang sekeliling, menjadikan mereka tak tahu cara
cara untuk survive demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Akhir sekali, faktor terjadinya gelandangan dapat dikaitkan dengan masalah dari rumah seperti pengabaian keluarga dan penderaan domestik. Pengabaian keluarga terjadi apabila ada ahli keluarga yang berpenyakit kronik dan sukar diubati kerana kos rawatan yang tinggi. Mereka dianggap menyusahkan. Ada juga keluarga yang takut dicemuh oleh masyarakat lain kerana mempunyai ahli keluarga yang gila dan akhirnya menghalau mereka-mereka yang bermasalah kesihatan ini semua keluar dari rumah. Kebanyakan gelandangan juga merupakan mangsa kepada penderaan domestik, terutamanya gelandangan wanita. Mereka berpendapat bahawa tinggal di jalanan adalah lebih selamat berbanding di rumah kerana di rumah adalah neraka dunia bagi mereka di mana mereka dijadikan objek pemuas nafsu dan tempat melepaskan amarah oleh kaum lelaki dalam keluarga mereka. Terima kasih kepada saudari Laili. Sekarang saya akan membentangkan tentang tajuk kesan yang akan berlaku kepada negara sekiranya masalah gelandangan ini masih berterusan. Kesan yang akan dihadapi oleh individu ialah mereka mudah akan mendapat penyakit yang berjangkit seperti HIV, AIDS, hepatitis dan baru-baru ini ialah COVID-19 yang sedang melanda negara kita. Ini kerana mereka tidak mempunyai rumah untuk mendapatkan perlindungan daripada penyakit-penyakit tersebut. Selain itu mereka juga suka untuk mendapatkan rawatan kerana mereka mempunyai akses yang untuk ke tempat-tempat tersebut ataupun mereka agak malu untuk berjumpa dengan doktor ataupun jurawat kerana rupa bentuk mereka yang begitu. Itu mereka juga kekurangan barang keperluan harian iaitu seperti makanan ruzi seperti nasi atau roti, dan kekurangan tersebut membuatkan mereka kurangnya mendapat khasiat-khasiat yang diperlukan oleh seorang manusia yang normal. Selain daripada kekurangan makanan, mereka juga kurang menjaga kebersihan diri kerana mereka tidak mempunyai rumah untuk mendapatkan air yang bersih. Mereka hanya akan mendapatkan air bersih beberapa bulan sekali, itu pun di tempat mandi awam. Dan mereka ini juga lebih cenderung untuk terkena serangan mental kerana ada sesetengah daripada mereka tidak menerima kenyataan bahawa mereka tidak mempunyai rumah ataupun tidak mempunyai wang dan sebagainya. Mereka juga kurang sokongan daripada orang sekeliling iaitu ahli keluarga dan rakan-rakan. Ini disebabkan oleh mereka sudah tidak mempunyai apa-apa. Impak kepada masyarakat pula, sesuatu kawasan tersebut yang mempunyai golongan gelandangan yang tinggi akan lebih cenderung untuk mempunyai kadar jenayah yang agak tinggi. Ini disebabkan oleh mereka melakukan jenayah seperti merompak, meragut untuk mendapatkan keperluan harian mereka seperti wang, roti atau sedikit air untuk diminum. Selain itu, peningkatan kes pelacuran di sekeliling kawasan tersebut juga tinggi kerana setengah daripada gelandangan tersebut sanggup untuk berbuat demikian hanya untuk secebis wang. Tapi ada juga daripada mereka yang baik hati, tetapi apakan daya stigma masyarakat telah mengatakan mereka akan berbuat jenayah, jadi mereka akan terima benda itu seadanya. Seterusnya akan wujud juga bantuan-bantuan daripada sukarelawan, daripada badan bukan kerajaan ataupun daripada sektor swasta sendiri. Seperti sektor swasta yang dapat kita lihat iaitu McDonald, KFC atau Pizza Hut yang memberikan bantuan makanan kepada mereka. Terima kasih kepada pembentang sebentar tadi. Saya, Nur Azalina binti Anwar, akan meneruskan pembentangan ini dengan tajuk usaha sedia ada yang telah dilakukan sama ada oleh badan kerajaan maupun badan bukan kerajaan iaitu NGO. Antaranya adalah perkhidmatan kebajikan, penyediaan keperluan asas seperti tempat yang selamat untuk berteduh dari hujan dan panas. Contohnya seperti Anjung Singgah yang merupakan satu pusat sehenti di bawah takbiran Yayasan Kebajikan Negara. Anjung Singgah bukan sahaja berfungsi sebagai tempat tinggal sementara, tapi ia juga menyediakan perkhidmatan kaunseling dan perkhidmatan mencari kerja.
Bukan itu sahaja. Sejak-sejak dunia digemparkan dengan kehadiran virus berjangkit yang dikenali sebagai COVID-19, satu usaha operasi pemindahan golongan gelandangan dari jalan ke pusat-pusat sementara telah dilakukan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ops gelandangan ini bertujuan untuk mengawal kadar jangkitan virus di kalangan mereka dan seterusnya mengawal bilangan orang yang dijangkiti di dalam negara. Selain itu, usaha cari bantu mendapatkan kerja kepada golongan gelandangan, NGO dan Jabatan Kebajikan Masyarakat merupakan badan-badan yang aktif dalam melakukan usaha ini. Hal ini demikian kerana mereka membantu golongan gelandangan ini mencari dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai mengikut kemampuan golongan gelandangan ini. Hal ini juga dapat sedikit sebanyak meringankan beban mereka yang menjadi gelandangan akibat daripada kehilangan sumber pendapatan. Seterusnya, pelaksanaan program yang berkonsepkan kepentingan penjagaan diri dan kesihatan oleh pihak yang bertanggungjawab kepada golongan gelandangan. Hal ini demikian kerana semua program ini adalah bertujuan untuk mendidik mereka betapa pentingnya penjagaan kesihatan walau di mana pun mereka berada. Di samping itu, penyediaan pemeriksaan kesihatan bergerak secara berkala di kawasan-kawasan hotspot gelandangan. Hal ini disebabkan kerana golongan gelandangan ini merupakan orang-orang yang paling mudah terdedah dengan pelbagai penyakit. Justeru itu, usaha ini dapat mendidik golongan gelandangan ini tentang pentingnya penjagaan kesihatan dan seterusnya menarik minat mereka untuk terus menjaga kesihatan kerana kebolehcapaian mereka dengan pihak kesihatan adalah mudah. Akhir sekali, usaha daripada rakyat membantu golongan gelandangan. Atas dasar tanggungjawab, rakyat bersama-sama berganding bahu memikul tanggungjawab sosial ini. Hal ini dapat dilihat melalui peningkatan aktiviti sukarelawan di dalam negara. Tidak kira kaum, bangsa mahupun agama, rakyat Malaysia bersatu membantu mereka yang memerlukan dari sekecil-kecil bantuan sehingga sebesar-besar sumbangan. Seterusnya ialah hasil kajian. Daripada kajian ini kami dapati bahawa terdapat beberapa faktor yang telah menjadi punca ataupun sebab kenapa berlakunya masalah gelandangan ini. Di antara faktor itu termasuklah faktor kewangan, faktor ekonomi, faktor rumah tangga, faktor keluarga, faktor sosial dan juga faktor kesihatan. Selain itu, stigma sosial negatif masyarakat ataupun pandangan negatif masyarakat terhadap golongan ini juga menyukarkan lagi keadaan. Hal ini berlaku apabila terdapat segelintir daripada masyarakat kita yang menganggap bahawa kumpulan ini ataupun golongan ini adalah satu golongan yang pemalas dan mengharapkan bantuan semata-mata untuk melangsungkan kehidupan mereka. Walaupun terdapat sesetengah individu daripada golongan ini yang cuba mendapatkan pekerjaan sebenarnya, tapi ditolak oleh majikan hanya kerana berstatus gelandangan. Yang ketiga adalah permasalahan rumah tangga yang serius membawa kepada gelandangan. Hal ini berlaku apabila seseorang individu tersebut diabaikan oleh keluarga mereka. Akhirnya mereka tidak mempunyai arah tuju dan berakhir di kawasan-kawasan seperti di tepi kaki lima, di stesen-stesen bas, dan inilah permulaannya kepada gelandangan. Dan seperti kita tahu juga bahawa golongan gelandangan ini menetap di tempat-tempat yang terbuka dan mereka tidak mempunyai penjagaan diri yang rapi. Dan akhirnya menyebabkan kesihatan fizikal dan mental mereka tidak terjaga. Dan mereka ini juga sebenarnya tidak mempunyai akses yang banyak kepada fasiliti kesihatan seperti hospital dan klinik kerana faktor kewangan. Mereka tidak mampu untuk membiayai kos perubatan. Dan daripada kajian ini juga kami dapati bahawa terdapat beberapa langkah oleh pihak kerajaan dan juga pihak bukan kerajaan
yang membantu golongan-golongan ini dalam melangsungkan kehidupan. Di antara langkah yang ada seperti penyediaan tempat tinggal, iaitu pusat-pusat penjagaan dan penyediaan makanan. Ada juga pihak yang memberi pemeriksaan kesihatan secara percuma dan bergerak. Dan ada juga pihak yang membantu golongan ini dalam mencari pekerjaan dan mendapatkan pendapatan sendiri demi menyara hidup. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aiman Fahmi bin Zamri Syam, nombor matrik B0920103660. Okey, seterusnya saya akan menerangkan cadangan mengatasi masalah gelandangan. Okey, yang pertama saya akan menerangkan cadangan oleh kerajaan dan agensi. Okey, yang pertama, menubuhkan jawatan kuasa khas. Menubuhkan jawatan kuasa khas ini sangat penting untuk mereka yang dalam kesusahan. Mungkin dengan cara ini negara kita dapat membanteras dan mengurangkan masalah gelandangan di negara kita. Okey, yang kedua, kerajaan, NGO dan syarikat juga restoran perlu mengambil inisiatif menyediakan bantuan seperti makanan, kenderaan, kursus penerangan dan motivasi kepada mereka yang dalam kesusahan ini. Dan yang ketiga, menyediakan rumah mampu milik dan tempat penginapan sementara kepada golongan ini. Okey, mungkin dengan cara ini mereka lebih rasa dihargai dan disayangi. Okey, dan keempat, menyediakan peluang pekerjaan yang sesuai. Okey, dengan cara ini mereka dapat pendapatan tetap dan mungkin mereka ini dapat membina hidup baru bersama keluarga tersayang. Okey, dan yang kedua, saya akan menerangkan cadangan oleh keluarga dan masyarakat. Okey, yang pertama, keluarga sangat memainkan peranan yang penting dalam menyediakan sumber sokongan yang diperlukan seperti duit belanja, makanan dan kenderaan sementara. Mungkin dengan cara ini mereka mempunyai semangat untuk terus hidup dengan selesa dan tenang. Okey, nombor 2, mengagihkan sebahagian pendapatan dan simpanan untuk menyumbang ke arah membantu mereka yang dalam kesusahan ini. Mungkin dengan langkah ini mereka dapat membeli makanan harian terutama pada anak-anak kecil. Okey, yang ketiga, kita juga boleh melaporkan kepada pihak berkuasa untuk mengenakan tindakan undang-undang terhadap waris yang mengabaikan mereka ini. Okey, dan yang keempat, masyarakat juga boleh ikut sama-sama melakukan operasi bersama pihak berkuasa untuk mengurangkan masalah kewujudan golongan gelandangan di kota-kota negara kita ini. Okey, kesimpulan daripada menangani masalah gelandangan ini, semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing dalam bekerja sebagai sebuah pasukan apabila berhadapan dengan golongan gelandangan dan dapat mengurangkan risiko masalah kesihatan mental mereka. Malaysia yang sedang berhadapan dengan masalah pandemik COVID-19 yang membebankan rakyat seperti kehilangan pekerjaan, kos sara hidup tinggi, pengangguran yang tinggi, sangat memerlukan kerjasama yang jitu daripada semua pihak, sama ada daripada pihak kerajaan, swasta ataupun NGO bagi membantu mereka untuk merapatkan jurang tersebut dengan mengenal pasti peranan mereka masing-masing.